Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid Al-Akram dan juga barisan AJK Masjid Al-Akram, Tuan Imam dan juga Tuan Bilal, dan juga tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya nak mengajak tuan-tuan kita melihat tadabbur beberapa petikan daripada ayat Al-Quranul Karim, kerana kita hampir memasuki bulan Ramadan. Kita lihat pada ayat 183 sehingga ke 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana telah difardukan kepada umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-184, ayyaman ma'dudat, puasa yang difardukan itu hanya beberapa hari yang tertentu, iaitu dalam bulan Ramadan. Di antara 12 bulan dalam Islam, hanya satu bulan saja yang diwajibkan untuk umat Islam berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di kalangan kamu yang sakit, di kalangan kamu ada yang bermusafir, maka boleh berbuka puasa dan digantikan dengan hari yang lain. Ini menunjukkan Islam memberi keringanan kepada orang yang uzur, yang tidak mampu berpuasa ataupun susah untuk berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tak mampu berpuasa, maka diberi satu mud, satu cupak makanan kepada orang miskin setiap hari. Orang yang sakit, yang tak ada harapan dah untuk sembuh, dan sakit dia tu tak sakit yang berterusan, doktor kata tak ada harapan untuk sembuh, maka orang seperti ini tak wajib berpuasa dan tak wajib qada sebab dia tak mampu berpuasa. Maka diberikan satu cupak makanan setiap hari kepada orang miskin, ataupun dinilaikan dengan duit dan dibayar kepada fakir miskin. Kalau di wilayah persekutuan di PPZ, tuan-tuan bayar je, kata nak duit fidyah puasa, dia akan tahu, dia akan asingkan duit daripada zakat. Kerana zakat adalah untuk asnaf 8 golongan. Adapun fidyah puasa ini hanya untuk orang-orang miskin sahaja. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang boleh berpuasa itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Sesungguhnya puasa itu adalah lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Dalam ayat ini menunjukkan orang yang bermusafir, orang yang sakit, kalau boleh berpuasa itu lebih baik. Pada ayat yang ke-185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran sebagai petunjuk kepada manusia, sebagai hidayah, wal furqan, antara perkara hak dan perkara batil dijelaskan dalam Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang di kalangan kamu melihat anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa.
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Siapa yang sakit, yang bermusafir, digantikan dengan hari yang lain, boleh berbuka puasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nak kepada kamu kemudahan dan Allah Ta'ala tidak mahu kepada kamu kesusahan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa, bilangan bulan Ramadan. Walitukabbirullah, selepas sempurnanya puasa, hendaklah bertakbir, takbir raya. Bertakbir kepada Allah Ta'ala ala ma hadakum, seperti Allah Ta'ala beri hidayah kepada kamu. Wa la'allakum tashkurun, pasti kamu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam ayat ini yang kita sebutkan, dalam ayat ini sebenarnya 183 sehingga ke 185 yang kita bacakan sebentar tadi mengenai hukum hakam berpuasa. Sebelum daripada ayat ini diceritakan mengenai hukum qisas, diceritakan mengenai hukum wasiat sebelum daripada ayat berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan puasa kepada kamu seperti mana difardukan kepada umat sebelum daripada kamu. Bermula daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam sehinggalah sebelum Nabi Muhammad, setiap Nabi membawa syariat berpuasa. Sebenarnya bukan sekadar Nabi terdahulu, tetapi dalam agama yang berbeza juga ada yang diwajibkan, disuruh berpuasa. Dalam agama Hindu juga ada puasa, ada puasa sunat, ada puasa wajib. Dalam agama Islam pun begitu, ada puasa sunat, ada puasa wajib. Dan dalam agama kita, puasa yang sunat ada yang datangnya setahun sekali, ada yang datangnya seminggu sekali, ada yang datangnya sebulan sekali. Datang seminggu sekali, contoh puasa hari Isnin Khamis. Datang sebulan sekali, contoh puasa hari-hari putih 13, 14, 15 setiap bulan-bulan Islam. Datang setahun sekali, puasa hari Ashura, puasa hari Arafah, puasa hari Tasu'a, puasa hari puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu semua datang setahun sekali. Kita lihat puasa ini satu kefarduan kepada semua manusia dan sebagai satu motivasi kepada manusia, dan watawdihan, menjelaskan perkara-perkara yang susah bila diumumkan akan menjadi perkara tersebut mudah. Puasa ini kalau kita lihat, satu bulan berpuasa bukan satu perkara yang mudah, tetapi bila ramai-ramai berpuasa, bila diumumkan hukum, ditakmin menjadi umum hukum berpuasa, maka manusia mudah berpuasa. Begitu juga dalam urusan apa-apa urusan yang berat. Puasa ni berat. Apa-apa urusan yang berat, bila mana dibuat secara beramai-ramai, dia akan jadi mudah. Dan puasa ini orang yang menunaikan secara beramai-ramai, terutama dalam bulan Ramadan, dia akan berasa satu kerehatan, ketenangan, liqiyamiha 'alal haqqi wal 'adl wal musawat, kerana semua melakukan perkara yang sama, secara adil, secara saksama. Sebab itu dia akan jadi mudah dan juga senang. Kemudian puasa juga adalah untuk menyucikan jiwa dan juga untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam di akhir ayat 183 yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jiwa orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala adalah orang yang berpuasa. Dia Allah Ta'ala memberitahu puasa ini sebenarnya satu kesabaran dan menanggung kesusahan dan menekan kehendak jiwa ataupun nafsu terhadap perkara-perkara yang kita tak sukai, meninggalkan perkara syahwat. Nabi SAW bersabda, as-sawmu nisfu sabri, berpuasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Kemudian untuk mendapat level la'allakum tattaqun, ada beberapa perkara yang perlu dilihat. Perkara yang pertama adalah yurbi fi nafsil khasyah min Allah Ta'ala, iaitu tarbiyah diri, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kerana orang yang berpuasa ini tidak ada siapa yang melihat. Orang yang berpuasa tidak ada siapa yang melihat, hanya Allah Ta'ala. Tidak siapa yang tahu. Dia minum air pun orang tak tahu. Sebab itu dalam hadis menyatakan kullu amali bani Adam, setiap amalan anak Adam itu digandakan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda, illa saum, melainkan puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Ta'ala kata puasa ini untuk aku yang akan balas terhadap orang yang berpuasa. Dan yang paling tinggi berpuasa ini adalah untuk membentuk roh, jiwa. Kerana orang yang berpuasa dia hanya mengharapkan pahala, mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pahala juga, puasa juga yang keduanya, faedah berpuasa adalah memecahkan syahwat. Sehingga dalam hadis menyatakan sesiapa yang mampu untuk berkahwin, ada kemampuan, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Siapa yang ada kemampuan zahir dan juga batin, taklah dia kahwin. Wa man lam yastati', kalau tak mampu, apa yang perlu dia buat, iaitu hendaklah dia berpuasa. Fa alaihi bis-shaum fa inna lahu wija. Kerana berpuasa itu adalah satu cara untuk memecahkan kehendak hawa nafsu. Sebenarnya dalam memelihara jiwa daripada melakukan perkara maksiat mengikut kehendak hawa nafsu adalah dengan cara kita meninggalkan, dengan cara kita berpuasa. Ya, dengan cara kita berpuasa kita akan meninggalkan semua perkara-perkara maksiat ini. Walaupun kali pertama, kali kedua, kali yang ketiga tidak memberi kesan. Maksud dalam hadis ini, siapa yang nak jaga diri dia, nak pecahkan kehendak nafsu dia, tak mampu untuk kawal nafsu, berpuasa. Cuma puasa ni bukan boleh sekali dua, bukan 2-3 kali dah boleh kawal nafsu, tidak. Dia perlukan latihan. Macam kita berpuasa bulan Ramadan, minggu yang pertama letih, penat. Sebab hari orang yang biasa puasa sunat pun, minggu yang pertama puasa Ramadan letih. Kerana puasa sunat selalunya orang puasa Isnin dan Khamis, tidak berturut-turut. Bila datang bulan Ramadan dia berturut-turut, dia letih, penat. Minggu yang pertama saja penat, ataupun 3-4 hari tu je penat. Kemudian dia akan rasa perkara tu biasa. Puasa hari yang ke-7, hari ke-8 dah tak rasa penat macam hari yang pertama, kedua. Perkara yang ketiga, yastadi'i al-ihsan, al-ihsas, memberi rasa kepada semua manusia. Bila manusia ni berasa lapar, dia akan terfikir, dia akan rasa bagaimana orang-orang yang miskin, orang yang tak ada duit dan tak makan, yang kais pagi makan pagi, ataupun sehari sekali dia makan, maka dia akan datangnya sifat rahmah dalam hati dia. Perkara yang keempat iaitu tahqiq ma'nal musawat bainal aghniya, merealisasikan antara makna persamaan, persamarataan di antara orang kaya dan juga orang miskin, orang mulia dan juga orang biasa dalam menunaikan kefarduan yang satu. Ini membentuk kemasyarakatan yang baik. Kerana selalunya dalam bab ibadat, sembahyang, kita tak kira dia level siapa, menteri ataupun orang biasa, tetap sembahyang dalam saf yang sama. Tak kira dia siapa, pangkat apa pun dia, majikan ataupun bos, tetap puasa dalam bulan Ramadan. Itu yang dimaksudkan persamarataan dalam Islam. Perkara yang kelima, yu'awidu 'ala an-nizam fil ma'ishah, dan melatih satu sistem dalam kehidupan, satu disiplin dalam kehidupan, iaitu ada dua fatrah, dua masa, masa sahur, masa berbuka, dalam waktu yang sama. Ini selalunya manusia akan on time. Dia akan apa? Akan on time. Dia takkan lebih daripada garisan merah. Sebab waktu sahur ini akan habis azan subuh, dan sebelum itu ada waktu imsak supaya berhati-hati. Yang kalau dah habis makan, berhenti. Kalau tak habis lagi, boleh habiskan, tapi berhati-hati dekat nak azan subuh. Dan mengajar kita berkumpul beramai-ramai untuk berbuka puasa dalam waktu yang tepat.
tidak diawalkan dan tidak dilewatkan. Pancul, tidak dilewatkan, tidak diawalkan. Diawalkan batal, dilewatkan itu tidak mendapat fadilat apa-apa. Bahkan sekiranya seorang melewatkan berbuka puasa, maka hukumnya adalah makruh sekiranya dia berpandangan melewatkan berbuka puasa itu mendapat kelebihan yang tertentu. Orang-orang Syiah, mereka berbuka puasa adalah sampai nampak bintang, isyak baru buka puasa. Ini mengajar kepada kita tertib dalam kehidupan disiplin bagi ibadat berpuasa ini. Kemudian perkara yang seterusnya adalah memberi kerehatan kepada sistem tubuh badan kita. Dalam badan kita ni semuanya anggota-anggota bekerja. Dalam yang kita tak nampak ni, bagaimana kita makan, proses menjadi proses perkumuhan, semuanya berfungsi, tetapi dalam sebulan ini diberi kerehatan. Ini antara maksud ataupun faedah kita berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian kita lihat puasa bulan Ramadan mempunyai satu kelebihan yang besar. Dalam hadis kursi yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ini untuk aku yang akan membalas pahala orang yang berpuasa. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyatakan ada dua perkara, takhsisus saum, dikhususkan puasa ini Allah Taala saja yang balas. Maknanya lebih daripada 700 kali ganda pahala dia. Sebab apa? Puasa ini special, Allah Ta'ala saja yang akan balas. Imam Qurtubi menyatakan kerana dua perkara. Perkara yang pertama, puasa ini adalah melarang jiwa daripada kelazatan hawa nafsu. Nak makan sedap, nak minum sedap, nak bersama dengan isteri, semua tidak dibenarkan. Dalam tempoh masa yang panjang, bermula daripada pagi sampailah ke waktu maghrib. Kemudian perkara yang kedua, puasa ini adalah rahsia. Imam Qurtubi menyatakan rahsia antara hamba dan juga Allah Ta'ala, kerana selain daripada Allah, mereka tak tahu orang ni puasa ataupun tidak. Kita nampak orang buat kerja keras, buat kerja berat, kita tak tahu dia puasa ke tidak, melainkan Allah Ta'ala saja tahu. Dan perkara yang kedua di antara bab puasa ini, iaitu manusia berpuasa, dia akan tergolong di kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis menyatakan as-siyamu junnatun wa wija. Puasa ini adalah satu perisai, dan puasa juga adalah satu pemecah syahwat. Walaupun kita diwajibkan berpuasa, tapi Islam itu tidak zalim, memberi keringanan kepada orang sakit, orang yang bermusafir, dibenarkan mereka berpuasa. Dan dalam masa yang sama, bila sihat nanti selepas hari raya, maka mereka diberikan waktu, diberikan masa untuk qada. Dan Islam menyantuni kita ini, bukan kata lepas daripada Ramadan raya wajib qada segera, tidak, tapi diberi tempoh sampai 11 bulan untuk kita qada sebelum datangnya Ramadan yang akan datang. Dalam bersafar juga ada kesusahan. Islam benarkan untuk berbuka puasa dengan syarat dalam mazhab Syafi'i, kita keluar bermusafir itu sebelum daripada azan subuh. Dan tak ada khilaf di kalangan ulama, siapa yang azam niat nak bermusafir tapi tak bermusafir lagi, tak boleh dia makan dan juga minum. Kerana bermusafir ini adalah dengan perbuatan, bukan dengan niat semata-mata. Dia niat dia nak pergi Johor, nak pergi Kedah, nak pergi Terengganu, tapi tak gerak-gerak lagi. Dia kena bergerak, maka di situ baru bermulanya musafir. Ulama sepakat, orang yang bermusafir pada bulan Ramadan tidak dibenarkan berbuka puasa, melainkan setelah dia, li'annal musafir la yakun musafiran bin niyah. Kerana musafir tak semata-mata dengan niat, bahkan dia kena mulakan perjalanan. Dan ini tak ada khilaf di kalangan ulama. Cuma ulama Syafi'i menambah dalam bab bermusafir ini, hendaklah perjalanan dia bermula sebelum daripada subuh.
Dan ulama sepakat safar itu hendaklah berlaku safar ketaatan kepada Allah, sama ada safar berjihad, safar menghubungkan silaturahim, safar di balik kampung, ataupun safar perniagaan. Apa-apa safar yang bukan safar yang haram, safar untuk melakukan perkara-perkara maksiat seperti nak merompak, nak menyamun dan sebagainya. Saya sentuh sikit mengenai dengan Ramadan yang kita akan lalui beberapa ketika ataupun beberapa hari lagi. Antara kelemahan yang saya nampak, kita nampak kelemahan dalam bulan Ramadan ini ada perkara-perkara yang dianggap simple tetapi tidak diambil berat, bahkan dia besar nilai di sisi Allah Ta'ala. Di antaranya adalah solat maghrib secara berjemaah. Bila mana bulan puasa, kita akan fikir bagaimana berbuka puasa. Sebelum buka puasa tu, Nabi bagi tahu la turaddu da'watun, tidak di salah satu la turaddu da'watuhum, 3 golongan tidak ditolak doa mereka. Salah satu daripada 3 golongan ini orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Jadi orang yang berpuasa ini doa dalam mustajab di sisi Allah. Sebenarnya banyak waktu berdoa daripada pagi sampai ke maghrib. Cuma kalaulah dia sibuk sangat bekerja dan sebagainya, selalunya manusia kalau balik rumah berkeluarga, siapa yang bekerja di ofis dan sebagainya diberi peluang untuk balik awal. Kita boleh lihat selalu jam pukul 5, 5.30, tapi pukul 4 dah jam. Sebab apa? Diberi keluar ofis awal pukul 4. Jam pun sebelum maghrib sempat sampai ke rumah. Bila sempat sampai rumah ni, selalunya kita akan mandi siap-siap, duduk di atas meja ada 10-15 minit lagi yang kita nak, sementara tunggu waktu berbuka puasa. Selalunya apa yang kita buat, kita akan gapai handset yang ada di tangan kita atau yang berhampiran dengan kita. Zaman dulu buka diri, zaman sekarang gapai handset. Maka bila gapai handset ni, dia akan layari Facebook, WhatsApp, dia akan layari Instagram. Sedangkan waktu itu adalah waktu yang dikatakan mustajab untuk kita berdoa kepada Allah ataupun untuk kita membaca Quran. 10-15 minit nampaknya kecil, tetapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik yang mungkin. Selepas daripada maghrib, azan maghrib, kita buka puasa, maka disunatkan membaca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tuan-tuan boleh cari dalam Google, ada 3 versi doa yang diajar oleh Nabi, doa berbuka puasa. Dan doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kemudian disunatkan berbuka puasa dengan beberapa biji rutab. Rutab ini adalah kurma yang basah yang berwarna kuning, dalamnya ada air sikit, itu disunatkan dalam bilangan yang ganjil, sama ada 3 biji ataupun 5 biji. Kalau tidak pun sebiji pun cukup. Nabi kata kalau tidak ada, fa'il lam yakun, kalau tidak ada rutab, maka fa'ala tamarat, buka puasa dengan tamar. Tamar itu kurma. Dalam bahasa Arab, buah kurma ini dia ada 4 peringkat dia. 4 peringkat. Kita tahu kurma aja, bila dia keluar daripada mayang dia, itu dipanggil sebagai balah. Balah ni tak ada orang makan sebab dia keras. Dan bila dah masak sikit, itu dipanggil sebagai busur. Busur sebahagian penduduk ataupun kabilah di negara Arab, mereka makan sebahagian, tapi majoriti mereka tak makan sebab masih muda. Selepas daripada itu, proses yang ketiga dipanggil sebagai rutab. Kurma muda juga, tapi manusia suka. Orang Melayu kita sebahagian suka, sebahagian tak suka, tapi harga dia mahal sikitlah rutab. Selepas daripada rutab, barulah dipanggil sebagai tamar. Tamar ini dalam bahasa Arab, bahasa Melayu dipanggil sebagai kurma. Kurma. Dalam dia memang tak ada air, dah kering. Dah kering. Kurma ni murah daripada rutab. Kalau tak ada juga kurma pun tak ada, rutab pun tak ada,
maka Nabi kata teguklah beberapa tegukan air yang tak disentuh oleh api, air yang tak dimasak oleh api. Kalau yang terbaik air Zam-Zam lah. Kemudian selepas daripada kita berbuka puasa, selalu manusia lupa untuk sembahyang berjemaah, melainkan dia buka puasa di masjid ataupun surau. Bila buka di masjid ataupun surau baru teringat nak sembahyang. Sebab apa teringat nak sembahyang? Takkan dia seorang pula nak makan, orang lain semua sembahyang. Paling tidak pun tengah makan dia akan segerakan habis makanan. Sebab semua akan datang ke sof untuk sembahyang, dia yang tak habis makan pun segan, akan cepat habiskan makanan dia untuk datang ke sof untuk sembahyang. Selepas daripada itu, lepas kita sembahyang fardu maghrib, selalunya imam ringkas Al-Fatihah, kemudian baca doa. Sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi kata man sabbaha lillah, siapa yang bertasbih kepada Allah salasan wa salasin, 33 kali fi duburis solah, sejurus selepas sembahyang. Wa man hamidallah, siapa yang bertahmid membaca alhamdulillah 33 kali selepas daripada sembahyang fardu. Siapa yang menyebut 33 kali Allahu Akbar selepas daripada sembahyang fardu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kelebihan dia akan diampunkan dosa sebanyak buih di lautan. Jadi ini yang selalu manusia abaikan. Sebab apa kita abaikan? Sebab imam tak buat. Sebagian tempat imam tak buat, kita tak buat. Sebab itu saya berfikir di kalangan bangsa Melayu kita, antara tugasan yang terpenting imam. Kerana imam akan berbentuk jemaah. Imam buat, jemaah buat. Imam tak buat, jemaah tak buat. Imam baca suratul Mulk setiap malam lepas isyak, makmum akan turut baca. Kalau imam kata hari ini dia ada keuzuran, kalau ada orang ganti. Kalau tak ada orang ganti, maka semua tak baca surah Mulk. Itu budaya Melayu kita. Kalau bangsa Arab, mereka tak wirid secara berjemaah, wirid seorang-seorang. Sebab mereka tahu itu tugasan mereka lepas sembahyang fardu, kena wirid. Cuma kita kalau wirid seorang-seorang, maka jawapannya kita tak akan wirid, sebab kita bergantung kepada imam. 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan yang ke-100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan dihapuskan dosa sebanyak buih di lautan. Kemudian di antara maghrib dan isyak ini waktunya panjang. Sebahagian kita ada yang tak nak balik rumah dah, duduk di belakang-belakang masjid surau sementara azan isyak, maka mereka bersembang sambil tambah beberapa tegukan kopi ataupun teo. Maka ini semua perkara yang sebenarnya kurang baik, sebab kita nak mengejar kelebihan dalam bulan Ramadan. Kita dapat baca beberapa page, beberapa helaian Quran pun itu sudah cukup memadai. Kemudian bila azan saja isyak, ataupun kita boleh solat sunat awabin, solat sunat ba'diyah maghrib, selalunya orang tinggalkan sebahagian, terutama bila semayang di rumah. Bila semayang di rumah dah tak semayang jemaah, kemudian tak solat sunat ba'diyah maghrib lagi. Sebenarnya perkara-perkara ini kita tidak terasa bagi orang yang dah biasa buat. Kalau dia perhatikan, sebenarnya masa yang Allah Ta'ala beri ni banyak, terutama bulan Ramadan ini, kita kena rebut peluang ibadat. Ibadat fardu di bulan Ramadan menyamai 70 ibadat fardu di bulan yang lain. Ibadat sunat di bulan Ramadan menyamai satu ibadat fardu di bulan-bulan yang lain. Jadi satu perkara yang besar, ibadat sunat tu dianggap besar dalam bulan Ramadan. Sebenarnya kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan akan pulun buat ibadat banyak-banyak, akan tawaf sunat, akan baca Quran. Sebab apa? Sebab tuan-tuan berada di tanah yang mulia, di tempat yang paling mulia. Tapi tuan-tuan tak sadar, sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Seolah-olah kita berada di Mekah. Mekah tempat yang mulia. Sekarang ni kita masuk ke bulan mulia. Seperti mana kita pergi ke Mekah, kita akan baca Quran sebanyak mungkin, kita akan sembahyang sebanyak mungkin, kita tak akan tinggal sembahyang fardu secara berjemaah, dan kita akan tawaf sunat sebanyak yang mungkin.
Begitulah juga dalam bulan Ramadan, segala kebaikan yang ada kita akan kulun buat sehabis yang baik. Selepas daripada maghrib, azan isyak, selepas daripada isyak kita akan memulakan solat sunat tarawih. Bila sebut tentang solat sunat tarawih, selepas sembahyang fardu isyak selalunya imam ringkas Al-Fatihah juga, sebab dia nak habiskan cepat sembahyang tarawih tu. Nak cepat, nak kejar sembahyang tarawih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar akan ditinggalkan, seolah-olah makmum menganggap perkara ini perkara yang biasa. Sebenarnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali tuan-tuan baca tak sampai 2 minit pun. Tak sampai 2 minit. Yang lambatnya kalau kita baca zikir secara kuat dan secara berlagu, itu yang lambat. Kalau tak, sekejap je. Selepas daripada solat sunat ba'diyah, selepas daripada semayang fardu isyak, kita akan solat sunat ba'diyah isyak. Sebahagian kita dia kata tak nak solat sunat ba'diyah isyak lah, nak semayang tarawih lepas 20 rakaat. Sebenarnya solat sunat ba'diyah isyak lebih afdal berbanding solat sunat tarawih. Walaupun di sana dalam mazhab Syafi'i kita juga ada pendapat mengatakan solat tarawih lebih afdal, tapi pendapat tu tak kuat. Pendapat yang kuat adalah solat sunat rawatib qabliyah ba'diyah itu jauh lebih afdal berbanding solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ini Nabi tak jaga. Maksud Nabi tak jaga tu tak memberi penekanan seperti solat sunat rawatib. Dalam tahun kehidupan Nabi pun Nabi semayang tarawih ini secara berjemaah 3 ataupun 4 malam, 2 atau 3 malam juga. Solat sunat tarawih secara berjemaah. Kemudian Nabi tinggalkan kerana Nabi kata aku khawatir, takut difardukan kepada kamu solat tarawih secara berjemaah. Dalam zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar dikekalkan bilangan solat sunat tarawih seperti Nabi buat, iaitu 8 rakaat dan juga buat secara bersendirian, tidak secara berjemaah. Zaman Sayyidina Umar pun sama pada permulaannya. Kemudian selepas daripada itu, Sayyidina Umar satu malam masuk ke dalam masjid. Sayyidina Umar melihat ada yang sembahyang di hujung sana, sembahyang di hujung sana, sembahyang di belakang, sembahyang di depan. Ada yang sembahyang buat grup sendiri secara berjemaah. Ada buat grup 3-4 orang secara berjemaah. Sayyidina Umar kata, alangkah baiknya kalau semua ini aku kumpulkan berimamkan dengan imam yang satu. Kemudian Sayyidina Umar kumpulkan semua berimamkan kepada Imam Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab orang yang mahir dalam bidang Quran, orang yang banyak menghafal Quran. Jadi dia menjadi imam. Pernah ditanyakan kepada Sayyidina Umar, tidakkah kamu khawatir terhadap perkara yang kamu putuskan ini, kerana ia adalah satu perkara bid'ah yang Nabi tak pernah buat pada zamannya? Apa jawapan Sayyidina Umar? Fa ni'matul bid'atu hiya. Itulah sebaik-baik bid'ah, iaitu menyatukan manusia. Nabi tak buat, tapi aku buat kerana di situ ada kebaikan dan juga kemaslahatan untuk manusia. Bila Sayyidina Umar buat satu keputusan kerana dia menjadi khalifah, dia buat satu keputusan, sahabat-sahabat yang lain diam. Bila diam bermakna setuju. Itu dinamakan sebagai ijma' sukuti. Ijma' sukuti makna sebulat suara di kalangan ulama, mereka diam, itu tanda mereka setuju. Selepas daripada sembahyang tarawih, apa yang kita buat? Kita akan solat sunat witir. Ramai di kalangan kita, bila mana kita solat sunat tarawih, kita nak buat berapa rakaat? Kita buat 8. Kemudian kita buat 3 rakaat asing witir. Ada sebahagian ikut imam sampai habis 20 rakaat. Kemudian selepas 20 rakaat dia tak buat witir dah, dia kata nak tutup malam. Sebab Nabi kata ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Jadikan akhir sembahyang kamu witir. Kita nak sembahyang berjemaah dengan imam. Ini semua kesalahan yang kita tak sedar.
Walaupun nampak biasa, tapi bukan 2 orang, bukan 3 orang buat, bahkan ramai yang melakukan kesalahan ini. Kerana apa mereka buat? Kerana mereka tidak tahu, tidak tahu yang mana yang diberi keutamaan. Dalam hadis yang dianggap sebagai hadis yang berstatus hasan, makna kuatlah, Nabi kata man qama ma'al imam hatta yansarifa, siapa yang qiyam, berdiri malam bersama dengan imam sehingga imam selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya seolah-olah ditulis baginya pahala beribadat sepanjang malam. Ikut je imam. Imam buat 8, kita buat 8. Imam buat 20, kita buat 20. Sebahagian di kalangan kita ada yang berhujah apa? Dia berhujah Nabi buat 8. Tidak ada khilaf di kalangan ulama mengenai dengan solat malam Nabi. Solat malam Nabi memang Nabi buat qiyamul lail. Qiyam malam tak ada khilaf di kalangan ulama. Yang khilafnya adalah mengenai dengan bilangan rakaat yang Nabi buat. Bila sebut tentang bilangan, versinya banyaklah, riwayat tu banyak. Ada yang kata 13 rakaat, ada yang kata 11 rakaat, ada yang menyatakan 15 rakaat, ada yang kata 7 rakaat. Yang mana satu yang betul? Selalunya Nabi buat secara ghalib. Ghalib ni kebiasaan adalah 11 rakaat. 11 rakaat semayang malam Nabi. Kemudian paling banyak Nabi buat 15, dan paling sedikit Nabi buat 7 rakaat semayang malam. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha pernah memberitahu, dia kata semayang malam Nabi ini 11 rakaat. Ada ketika dalam riwayat lain Aisyah juga kata 15 rakaat. Riwayat semua ini menunjukkan Nabi buat bukan sekali, mana banyak kali. Bila banyak kali, banyaklah riwayat-riwayatnya. Jadi di sini Aisyah bagi tahu, jangan kamu tanya betapa indah, betapa cantik dan lamanya sembahyang rukuk dan qiyam Nabi. Kita nak 8 rakaat pun boleh, nak 8 rakaat pun boleh. Sebab apa? Kita berhujah dengan apa yang Nabi buat. Tapi tuan-tuan, kita tak boleh berhujah apa yang Nabi buat semata-mata. Ikut cara sembahyang Nabi. Nabi sujudnya lama, qiyamnya lama, rukuknya lama. Sebab itu Aisyah kata jangan kamu tanya mengenai betapa lamanya dan cantiknya sembahyang Nabi, cukup lama. 8 rakaat. Sehingga pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar sendiri pun, manusia sembahyang 8 rakaat ada yang sampai bertongkat. Sebab lama, bertongkat, lama sangat sembahyang. Zaman Sayyidina Umar pada awal-awal pun ada ulama kata begitu, 8 rakaat lama sangat. Dipotong pendekkan, tapi diperbanyakkan bilangan rakaat 20 rakaat. Sebenarnya mengenai dengan bilangan rakaat, ulama bincang dan tidak ada bilangan yang khusus, yang tertentu untuk semayang malam ni. Untuk semayang malam mana untuk semayang tahajud lah, untuk qiyamul lail. Tak kira berapa banyak tuan-tuan nak semayang, silakan. Tak ada batasan, 100 rakaat silakan. Tapi untuk tarawih ini 3 mazhab, termasuk satu riwayat daripada mazhab Maliki kalau tak salah saya, iaitu bilangannya 20 rakaat. 3 mazhab termasuk mazhab Syafi'i, bilangannya 20 rakaat. Tambah witir 3 rakaat jadi 23 rakaat. Mengenai dengan sembahyang 23 rakaat, 8 rakaat mana yang terbaik sebenarnya bergantung kepada sesebuah tempat. Tuan-tuan tanya kepada saya, memang soalan subjektif. Hanya pengerusi AJK sesebuah masjid surau, mereka lebih mengetahui jemaah mereka. Berapa panjang yang nak hendak dibaca, berapa banyak rakaat sesebuah tempat, itu saja yang mengetahui. Kemudian bila sebut tentang solat tarawih, yang tuan-tuan perlu tahu, solat tarawih ini mesti dilaksanakan selepas daripada solat fardu isyak. Kalau tak semayang fardu isyak lagi, tak boleh sunat tarawih.
Contoh seseorang datang lambat, datang imam dah solat tarawih. Solat tarawih dulu baru solat isyak, tak sah. Kerana syarat nak buat tarawih kena buat solat fardu isyak dulu. Kalau dia nak buat sembahyang fardu isyak, contoh, kalau dia nak buat solat tarawih tapi bukan lepas isyak, nak buat bangun tahajud esok, boleh juga. Dia dapat package dua, solat tahajud pun dapat, solat tarawih pun dapat. Sebab setiap solat yang bangun daripada tidur, solat 2 rakaat, itulah dipanggil sebagai tahajud. Tuan-tuan tak niat tahajud pun dapat tahajud. Sebab itu namanya tahajud. 2 rakaat yang tuan-tuan dirikan selepas bangun daripada tidur, itu dipanggil sebagai tahajud. Walaupun 2 rakaat, kerana tidak ada batasan bilangan yang dikhususkan. Solat tarawih ini juga bilangannya 2 rakaat. Siapa yang semayang 4 rakaat 1 salam, hukumnya tak sah. Kerana solat tarawih ini 2 rakaat. Dan tarawih ini hanya untuk bulan Ramadan dan tidak akan dapat pada bulan-bulan yang lain. Imam Nawawi menyatakan solat tarawih ini solat yang berwaktu. Dia ada waktu dia. Waktu dia bila adalah bermula daripada selepas sembahyang fardu isyak sampailah sebelum azan subuh. Itu waktu dia. Bila ada waktu, Imam Nawawi kata kalau tertinggal terlepas sama ada secara sengaja ataupun tak sengaja, tak sembahyang tarawih, disunatkan untuk dia qada solat tarawih tersebut. Dia pagi esok dia boleh qada, waktu duha ada banyak, dia qada balik solat tarawih, tapi pahala tak samalah sembahyang qada dengan sembahyang tunai. Di solat tarawih antara qiyamul lail yang terpenting, dan di antara 4 rakaat disunatkan berehat seketika. Bila berehat ini, ulama-ulama salaf mereka suka untuk selitkan dengan tasbih, dengan selawat, dengan zikir dan sebagainya. Walaupun itu bukanlah satu perkara yang sunnah. Kalau ditanyakan adakah selawat dan juga zikir di antara celahan tarawih itu sunnah, itu bukan sunnah, tapi itu adalah kita panggil perbuatan ulama-ulama salaf yang dianggap sebagai baik, sebagai satu kerehatan juga di antara 2 solat dengan 2 solat yang lain. Selepas 4 rakaat rehatnya panjang sikit, jadi selawat pun panjanglah sikit. Itu perbezaan dia. Selepas daripada solat sunat tarawih, maka di sana ada solat witir. Witir ini sebahagian kita tak nak semayang bersama imam. Sebab apa? Dia nak buat tahajud ni. Jadi sebab dia kata, Nabi kata ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan akhir semayang malam kamu tu witir. Dia nak buat witir esok pagi, tak nak buat bersama imam. Dia tak dapatlah pahala yang dalam hadis Nabi kata tadi, siapa yang semayang daripada awal sampai ke akhir imam, dituliskan pahala qiyamul lail. Tuan-tuan ikut je imam. Bila dia ada beberapa cara. Cara yang pertama, tuan-tuan ikut je imam. Imam sembahyang tarawih, tuan-tuan sembahyang tarawih. Imam sembahyang witir, tuan-tuan sembahyang witir. Esok tak payah witir lah. Kerana la witrani fi lailatin, tak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau dah buat witir malam ni bersama dengan imam, jadi tak perlu buat witir dah esok. Kemudian boleh semayang boleh. Semayang apa tu? Apa-apa semayang boleh. Semayang tahajud, semayang taubat, semayang apa pun boleh. Semayang hajat dan sebagainya. Cara yang kedua, azan isyak.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقامة سيدنا محمد رسول الله. Saya bagi tahu kepada tuan-tuan mengenai dua perkara, dua cara. Cara yang pertama, tuan-tuan ikut saja imam. 20 rakaat tarawih buat, 3 rakaat witir buat. Balik esok bagi tak payah buat witir dah. Kerana Nabi kata tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kemudian buat semayanglah apa-apa pun, berapa bilangan, berapa ratus rakaat tuan-tuan nak semayang silakan. Cara yang kedua adalah tuan-tuan ikut je imam. Seperti biasa, cuma rakaat yang terakhir imam akan melaksanakan witir 1 rakaat, tapi tuan-tuan niat 2 rakaat. Jadi imam beri salam, tuan-tuan tambah 1 rakaat. Macam orang masbuk, imam niat 1, tuan-tuan niat 2 rakaat. Imam beri salam, tuan-tuan tambah lagi 1 rakaat. Jadi lepas tu tuan-tuan nak buat witir lagi, nak buat ganjil, esok pagi boleh buat. Kalau tuan-tuan nak jadikan penutup malam, penutup kepada solat, tuan-tuan simpan 1 rakaat. Simpan waktu bila? Waktu esok pagi. Lepas dah habis tahajud, semayang hajat, semayang apa semua, lepas tu witir 1 rakaat, tutup. Ataupun tuan-tuan nak tambah lagi witir sampai 11 rakaat kalau rajin. Tambah lagi, tuan-tuan dah semayang 4 rakaat lepas tarawih, ada baki berapa lagi? Ada baki 6, ada baki 7 lagi. 7 rakaat lagi.
Jadi tuan-tuan buat 7 rakaat tu esok sembahyang witir 7 rakaat. Itu cara yang kedua lah. Yang penting kita dapat sembahyang daripada awal sehingga ke akhir bersama dengan imam. Dan kita biasa budayakan diri kita membaca Quran pada bulan puasa nanti. Paling mudah, cara yang paling mudah, dalam Quran satu juzuk ada 10 helai. 10 helai bersamaan dengan 20 page. Kita sembahyang 5 waktu. Sebelum sembahyang waktu 1 helai, lepas sembahyang waktu 1 helai, 5 waktu cukup 10 helai 20 page. Tuan-tuan buat begitu, maka sampai ke 30 hari tuan-tuan insya-Allah akan habis 30 juzuk dalam bulan Ramadan. Kita tak mampu nak ikut seperti Imam Syafi'i, sekali pagi khatam, malam sekali khatam. Kita tak mampu ikut imam-imam yang lain 2 kali sekali khatam. Ada yang setiap hari khatam Quran. Tapi cukuplah sekadar mana yang kita mampu. Pada bulan Ramadan kita mampu isi kekosongan yang ada dengan bacaan Quran dan juga kebaikan-kebaikan yang lain. Bukanlah maksudnya baca Quran saja, benda-benda lain tak perlu buat. Banyak perbuatan ibadat-ibadat lain. Dan jangan dilupakan i'tikaf dalam masjid. Ini yang Nabi tak pernah tinggal dalam bulan Ramadan, terutama 10 malam terakhir sehingga Nabi wafat. Nabi tak pernah tinggal i'tikaf. Dan i'tikaf ni adalah ibadat paling mudah. Tuan-tuan masuk dalam masjid, tuan-tuan niat nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Niat dalam hati, saja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan masuk niat i'tikaf. I'tikaf ni bukan sekadar pada bulan Ramadan. Sebenarnya setiap kali tuan-tuan masuk masjid niat i'tikaf dapat pahala. Tuan-tuan tak semayang pun masuk saja, contoh masuk dan duduk saja, baca Quran pun tak, zikir pun tak, duduk saja, tidur dalam masjid sambil sandar, nak kata dengan kuliah pun tak, sandar, tidur, tetap dapat pahala i'tikaf. Pahala i'tikaf tetap dapat bila tuan-tuan niat. Cuma dalam bulan Ramadan kita akan duduk masjid lama sebab sembahyang tarawih panjang, sembahyang isyak, sembahyang tarawih. Kemudian kita niat saja, pasang niat i'tikaf, maka akan dapat pahala. Walaupun tuan-tuan tak buat ibadat apa-apa. Cuma 10 malam terakhir itu Nabi tak keluar daripada masjid lah, melainkan ada keperluan. Nabi akan berhempas pulas pada 10 malam terakhir untuk dapat Lailatul Qadar. Dan jangan dilupakan dalam bulan Ramadan ada zakat fitrah. Zakat fitrah dibuka pada satu puasa, hari pertama puasa sampailah hari raya, sebelum sembahyang raya. Lepas sembahyang raya kalau tuan-tuan bayar zakat fitrah, hukumnya makruh. Tapi kalau tuan-tuan tak bayar zakat fitrah sampai terbenam matahari, berdosa dan juga haram. Maknanya dah 1 Syawal makruh. 1 Syawal tu dah sembahyang raya lah. Sebelum sembahyang raya itu yang afdal, sebelum sembahyang raya. Tapi kalau lepas sembahyang raya jadi makruh. Dan lepas terbenam matahari, waktu masuknya maghrib pada 1 Syawal tersebut, maka pada ketika itu hukumnya haram. Haram dan berdosa. Cukup sekadar ini dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha